A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi wa lakarihal kafirun wa lakarihal musyrikun wa lakarihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih saya ucapkan kepada saudara Zaini selaku pengerusi acara pada hari ini, yang dihormati lagi dikasihi Profesor Dr. Musa Ahmad, Naib Chancellor USIM. Alhamdulillah, seronok saya tengok dia masih ada di sini. Lama dah tak datang kan. Begitu juga bersama para pegawai, pensyarah, tuan-tuan dan puan-puan, saudara-saudari yang dikasihi sekalian. Bersyukur kita kepada Allah SWT pada pagi ini kita berada di dalam majlis ilmu yang mana masih lagi bicarakan soal Ramadan, dan diam tak diam kan, tiba-tiba dah masuk 10 malam terakhir kan, tiba-tiba ya, macam tu kan, macam baru semalam pengisytiharan Ramadan kan, macam baru semalam kan. Kita pun doa-doa, tapi yang heran kan, masih ada lagi orang masih lagi bertarawih di pasar lewat malam. Masih ada. Dan dia tak rasa bersalah pun. Relax dah. Macam tu kan. Malahan ada orang pada 10 malam terakhir tu dengan tak bersalah cakap, mulai malam ni kau takkan nampak aku lagi dah. Sebab aku malam ni dah start buat keraya. Tak bersalah cakap tu. Rasa macam selamba jadi orang yang pergi tarawih lah sagan. Aku lah yang tak buat keraya ni kau macam mana? Macam tu lah kan. Jadi makna tu sebabnya kalau kita tengok, bila datangnya Ramadan, macam-macam persepsi. Macam-macam persepsi. Ada orang dia happy bazar Ramadan, happy Ramadan sebab ada bazar Ramadan. Ada orang happy dengan Ramadan sebab dia dah undi petak nak niaga. Ada orang dia happy dengan Ramadan sebab budak-budak kan dia seronok dengan Ramadan kerana sebab dia tahu bulan Ramadan dia nak jumpa Roti John. Bulan lain tak cari sangat Roti John. Bulan puasa ya budak-budak hari ni cari Roti John. Dan ada juga yang paling seronok bulan puasa, yang paling seronok sebab dapat makan dengan ramai-ramai. Ajaibnya bulan Ramadan, family biasanya dapat kumpul together kan. Ayat orang nilai tu, together. Duduk sekali, makan bersama-sama. Malahan orang perempuan paling seronok, ya Allah best ni bulan Ramadan ni sebab banyak peluang nak masak bulan ni. Memang takkan ada lah perempuan happy sebab itu kan. Tapi maknanya ni andaian lah, hipotesis kan. Kata kan. Jadi makna kata seronok bulan Ramadan ni macam-macam. Dan begitu juga, tak kurang juga ada yang tak ramai lah, kebanyakannya di USIM je yang rasa bahawa Ramadan ini seronok sebab ada peluang beribadah kepada Allah SWT. Mengangguk tu, tergamak ngangguk tu kan. Mengaku lah tu kan. Jadi sebab kena ingat kan, macam mana digambarkan betapa pada bulan Ramadan ini, pada awal Ramadan, tiba-tiba di bawah nur arash Allah, syurga Allah tu tiba-tiba jadi cantik syurga ni. Kan, dengan angin bertiup, angin menderu kan. Menderu yang mana bunyinya yang sangat mempesonakan sehingga kan bidadari-bidadari di syurga berhias secantik-cantiknya. Lalu bertanya kepada malaikat Malik, wahai Malik, adakah sesiapa sebenarnya yang datang pada hari ini meminang daripada Allah untuk meminang kami bidadari-bidadari syurga? Maka kata malaikat Malik, ketahuilah tak ada siapa pun, tetapi sebenarnya kenapa hari ini keadaan jadi sedemikian rupa adalah kerana hari ini adalah merupakan permulaan Ramadan. Syurga dihias dengan begitu cantik sekali. Dan Allah Ta'ala mengarahkan kepada malaikat Malik, tutup rapat-rapat pintu neraka dan buka seluas-luasnya pintu syurga untuk umat Muhammad. Kepada Jibril, Allah Ta'ala arahkan, belenggukan syaitan dan lontarkannya ke dalam lautan supaya dia tidak dapat membinasakan umat Muhammad. Macam tu sekali. Jadi kalau perangai kita sebelum puasa tak berapa elok, masuk bulan puasa masih lagi tak berapa elok, maka jangan salahkan syaitan. Sebelum puasa perangai tak elok, tapi masuk puasa elok, ada harapan syaitan punya hal. Tapi kalau sebelum puasa perangai tak elok, masuk bulan puasa lebih lagi tak elok, maka dialah wakil pada syaitan tu.
Syaitan dah tak ada, kau tengokkan tu aku, no problem, dia kan. Contoh. Jadi makna kata bulan ni bulan istimewa, malahan Allah pada setiap malam bertanya satu soalan. Adakah sesiapa yang memohon ampun dariku? Adakah sesiapa yang memohon ampun dariku? Adakah sesiapa yang memohon ampun dariku? Sekiranya ada, nescaya aku ampunkan. Makna rugi kalau bulan puasa tak minta ampun. Sehingga kan pada satu ketika Rasulullah SAW naik ke atas mimbar, tiba-tiba Rasulullah ngentak semena-mena, amin. Sahabat heran, ya Rasulullah, kami tak doa apa pun, kau tiba-tiba amin ya Rasulullah. Maka Nabi jawab, sesungguhnya aku amin kerana aku terdengar malaikat berdoa, celakalah manusia yang membiarkan Ramadan datang dan Ramadan pergi tanpa dosanya diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tu mulai malam ni dah mula doa dah, Allahumma inni afun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Kita dah mula dah doa macam tu. Ya Allah, kau maha mengampun, kau suka kepada keampunan, kau ampunilah aku. Semelayu pun tak apa, sebab dalam hati ni ikhlas minta. Kan, siapa berani? Tolong angkat tangan. Tolong angkat tangan siapa yang berani mengakukan alhamdulillah semenjak pada awal tahun hijrah tahun ni sampai sekarang belum ada dosa lagi dah. Tolong angkat. Senang nak register, nak beritahu dengan Datuk NC supaya Datuk NC tahulah statistik meningkat ke tak tahun ni. Tolong angkat tangan. Tak ada dah. Semua orang termasuk yang bercakap ni. Termasuk yang bercakap ni kan. Jadi bila cerita bulan ni macam-macam lah orang sebut. Ya. Tajuk kita hari ni baru masuk tajuk. Tadi kira mukadimah tu kan. Kan, tapi tajuk kita hari ni adalah Ramadan usah dikau pergi. Itu memang tajuk Zaini lah tu, tak ada tajuk lain tu. Kalau dah bunga-bunga macam tu, bunyi macam drama bunyi tu, memang Zaini tajuk lah tu. Ini jiwang ni, kau tak tahu kau kan. Berpantun kau nak ingat pantun tu. Tak ada lah, tapi ni antara anak murid saya yang terbaik lah kan. Kau belanja lah buku puasa kan. Jadi kalau kita tengok, usah pergi. Baru-baru ni saya ceramah dekat Putrajaya, satu agensi kerajaan. Andai ku tahu ini Ramadan ku intahi. Semua pengaruh drama. Andai ku tahu, andai ku tahu. Memang ni intahi. Kita kena anggap memang inilah yang terakhir. Sebab kalau ada pun lagi tahun depan tu, sebab Allah Ta'ala bagi can lagi kat kita. Tu ya. Ni yang terakhir ni. Menyangka-nyangka, jangan risaulah, ada masa lagi. Jangan panjang cita-cita. Jangan panjang cita-cita. Tampah baju raya lagi ramai orang panjang cita-cita. Tampah baju raya dia tefu, ini pagi raya kalau pakai ni buntang mata orang. Panjang cita-cita. Ayat yang paling baik lapik, ya Allah jika ada kebaikan panjang umur, ya Allah dengan izin kau dapat aku pakai baju ni. Macam tu cakap. Tu sebab kalau tengok saya wish birthday, tak ada dah selamat panjang umur murah rezeki, tak ada. Saya akan sebut semoga panjang umur dengan segala kebaikan dan semoga dimurahkan rezeki dengan segala keberkatan. Macam tu ayat Faham tak? Murah rezeki, pi duit tak apa duit Panjang umur nyusahan orang, baik apa? Dan minta panjang umur tapi sakit nyusahkan anak-anak, baik apa? Berbeza doa, ya Allah jika ada kebaikan kau panjangkanlah umur aku. Macam tu doa. Faham? Yang biar kita mati, kita minta Allah makhtim alaina bihusnil khatimah wala tahtim alaina bisuil khatimah. Kan yang tu selalu. Biarlah kita ni penyudah kita dalam keadaan yang baik. Kan? Betul tak? Jadi makna kata dalam bulan Ramadan ni, ada yang cakap bulan Ramadan ni sebagai penghulu segala bulan. Sebab pada malam, dalam malam-malam bulan Ramadan ada satu malam yang paling istimewa. Iaitu satu malam yang lebih baik daripada 1000. Mula buat muka koma. Dia tahu jawapan tapi aku tak akan jawab. Kan? Sampailah pelajar-pelajar kat kelas. Macam tu lah bila lecturer tanya buat muka koma. Kelas faham tak? Tiba-tiba darah tak jalan. Tu pensyarah pening kepala tu. Jadi faham ke tidak? Kan? Betul anak-anak pun sekarang kat sekolah pun macam tu. Semua ikut perangai macam tu. Kan? Satu malam lebih baik pada 1000 bulan kan. Yang mana dosa-dosa kita diampunkan pada malam tu. Hidup
Kan? Saya teringat tau, hari tu saya ceramah di Johor untuk lebih kurang 700 lebih rakyat Singapura. 700 lebih rakyat Singapura, yang mana dia orang tahu je lah kan, Samsul Debat nak masuk Singapura payah. Kan? Permit nak ceramah di Singapura perlu apply 3 bulan sebelum masuk Singapura. Jadi nak pula hari tu saya bercakap pakai baju merah hari tu. Jadi lagilah susah. Lagi satu lagi, siapa yang nak masuk Singapura ni jangan bantai-bantai fahaman-fahaman lain. Contohlah kita cakap ni Wahabi ni macam ni, ni Syiah ni macam ni kan, memang takkan boleh masuk dah Singapura.